kalau tidak taat kepada perintah Allah dan Rasul. Sebab tugas dia dengan tugas kita sama, iaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah sebut dijadikan Jahannam itu atau dipenuhkan Jahannam itu kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada jantung tapi tak berakal. Akal itu di jantung, menurut Quran. Jadi dia ada jantung, kalau kayu hati lah, dia ada jantung hati. Kamu sekali. Jadi dia ada jantung, la yafqahuna biha, tapi dia tidak faqih ataupun dia tidak faham, ataupun dia tak boleh nak memikirkan. Daya ayun, tak ada bahasa kasar, dia tak ada otak nak berfikir. Walahum a'yunun, ada mata, tetapi la yubsiruna biha, tapi tak nampak dia. Walahum adhanun, ada telinga, la yasma'una biha, dia tak dengar dengannya. Ulaika kal an'ami, mereka tu macam binatang ternak. Bal hum adhal, bahkan lagi teruk, lagi sesat dia daripada binatang ternakan tu. Ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang ghaflah, mereka itu orang-orang yang lalai. Jadi banyak manusia ni dia masuk neraka ni disebabkan kelalaian. Jadi bila disebut lalai, Allah sebut Quran tadi tu ada jantung tadi tu, tapi tak berfikir. Dia macam tak aware, dia macam tak apa orang kata, tak ada sensor. Hidup dia agak dengan akal. Kemudian beragama lah macam mana orang yang beragama, kemudian tidur. Besoknya macam tu jugalah. Maka dia itu namanya agama Islam, tapi dia tak tahu agama dia tu. Dia tak jelas, dia tak berfikir, dia tak nampak, dia tak mendengar. Kalau dengar pun dengar gitu-gitu sajalah, tapi dia tak faham agama dia. Maka Allah sifatkan macam binatang ternak. Kenapa macam binatang ternak? Lembu, kambing, apa ni? Ayam lah. Anak ni kali 4. Lembu, kambing yang kedua. Lembu, kambing ni dia mengungak-ungak makan-makan. Dia tahu apa meletup sebelah dia pun, dia tak tahu apa. Tapi kalau binatang liar, binatang buas yang Allah jadikan dalam hutan, kalau nak duduk pada pasirnya, ada gerakan sikit dia dah lari dah. Yang dalam hutan ni telinga dia sangat sensitif. Ada dari pergerakan, dia boleh tahu dan dia lari. Ada beza haiwan liar dengan binatang ternak, lembu dan kambing ni. Jadi Allah tak sifatkan orang ghaflah ni macam haiwan liar tu. Dia orang tu semuanya tak tahu apa yang berlaku di sekeliling ni. Tapi hanya binatang ternak ni, apa berlaku ke, ada orang sudah cukup time sebelit makan. Habis jadi ada ghaflah, cuai. Jadi Allah bagi dia jantung hati untuk berfikir, tapi dia tak pernah berfikir. Ada mata, suruh tengok dan berfikir pun tak ada. Tak ada nak tengok dia mati yang betul. Dengar macam tu saja, tapi tak mengambil perhatian dan tak mengambil berat. Hak ni lah sifat orang beragama pada zaman sekarang. Sifat orang beragama pada zaman sekarang. Dia Islam memang Islam, tapi apa yang dipaham daripada Islam dia itu entah. Islam juga, syirik juga lah. Islam juga ikut Nabi ke tak? Maka dia tak ikut Nabi dia. Walaupun dia nampaknya macam aware pada-padanya bila maulid Nabi, dia aware. Bila maulid Nabi tahu dia 12 Rabiul Awal, kan? Tapi hadir maulid Nabi, hadir dan Nabi dia. Tahun depan tu akan tahun mengingati Nabi. Tahun depan lagi tahun mengingati Nabi. Maka dalam setahun sekali dia ingat Nabi. Ajaran Nabi dia tak pernah dia nak berfikir, tak pernah dia nak cuba berfikir tentang agama dia. Aku beragama Islam ni apa benda? Apa yang membezakan aku agama Islam yang aku anut sekarang ni dengan agama Buddha? Apa beza agama Islam yang aku anut sekarang ni dengan Yahudi dan Kristian? Apa beza agama Islam yang aku anut ni macam dengan kawan-kawan Islam yang lain?
Semua semayang juga. Tapi berbeza. Orang ni semayang, dia tahu Nabi dia semayang begitu. Orang ni pula dia semayang kerana begitulah sekolahnya ajar. Sampai dia tua, sampai dia meningkat dewasa, kadang-kadang dia tak pernah cuba berfikir, aku duduk semayang tonggak-tonggik ni, betul ke tak? Tak ada nak berfikir dia. Tengok Malik, dia kata Malik sesat. Dia tak sesat. Tengok Malik, dia kata Malik sesat. Nampak beli jari, nampak buah ke tangan dedah dia, aku beli pokok ni. Dia tengok orang dia kata sesat. Sedangkan dia tu sesat, dia tak tahu. Dia ada jantung hati, tapi dia tak berfikir dia. Ada mata, tapi tak nak tengok. Ada telinga, tak nak dengar. Maka orang baca hadis Nabi lah, orang bagi pengajian dia, sunnah Nabi dia, tak mau dengar dia. Sudahnya, yang tak datang kuliah tu untuk tak datang kuliah. Inilah surau ni merepek. Sebab tak tahu apa. Dia tak datang mengaji. Tapi orang lain semua datang mengaji. Ini kita bimbang, hak agama yang dianut itu hanya sekadar nama sajalah. Tapi tidak ada asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Muhammadur Rasulullah. Tak tahu apa makna la ilaha illallah, tak tahu apa makna Muhammadur Rasulullah, maka bagaimana nak datang rasa nak mengikut nabinya? Sebab diri pun tak faham, nabi dia pun tidak kenal. Maka bagaimana dia nak berfikir tentang semayang dia, tentang puasa dia ikut cara Nabi ke tak, pergi haji umrah ikut cara Nabi ke tak, tak pernah pun. Dia angkat takbir gitu saja lah, sekolah raja gitu-gitu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya, apa buat ni kenapa? Angkat dia sekolah aja begitu. Tapi dia tak tahu betul tak hak macam ni Nabi buat. Berapa banyak orang yang sujud, kaki belakang dia tak angkat. Dia semayang tapi dia tak aware. Dia semayang tapi dia macam tak tahu lah cakap apa ni. Sujud pertama okey. Saat ni dia duduk antara dua sujud, sama ada gitu ataupun duduk macam silam tu. Bila dia sujud kali kedua, tak lepas silam tu. Itu juga kaki dia sujud. Dia tak keluar gitu balik kan. Sedangkan sujud mesti atas tujuan apa dia. Maka dia solat, dia tak tahu yang dia solat semua. Jadi bila ustaz orang cakap dalam kuliah, dia mahu macam tu je. Kaki dia tuan-tuan, bila kita sujud, mesti tujuan apa dia. Mesti kaki tu, mesti didirikan dia. Sekejap lagi semayang, dia buat balik. Sekejap lagi semayang, dia buat balik. Jadi ni bimbang dia jadi macam binatang ternak macam itu. Dia buat tapi dia tak pernah berfikir tentang diri dia. Kita pergi haji ni, pergi dulu berapa banyak kali dah setiap tahun umrah surah. Tapi tak pernah ada satu hari terdetik aku tidak tahu nak pergi umrah bulan Ramadan lagi tu. Tak pernah nak cek betul ke umrah buat ni. Betul tak ada hadis Nabi? Kita masalah kita dekat Malaysia ni kurang baca hadis Nabi. Sangat kurang. Tak baca hadis Nabi. Hanya kalau dengar ceramah ustaz yang baca ni, orang yang baca ni. Ustaz yang baca. Lepas tu kalau ceramah ni asyik ceramah umum je dia. Kan? Ada pengajian. Masuk pengajian tak ada apa yang dirujuk. Hari panggil ustaz ni ceramah umum, panggil ustaz ni ceramah umum, panggil ustaz ni ceramah umum, ustaz tu ceramah umum lagi. Jadi bila ceramah umum, kita dengar umum je. Kan? Dengar tadi. Tapi apa benda disampaikan, entah tak tahu pentingnya. Tapi kalau lawak semua dia buat balik. Lawak tu memang dia buat balik semua. Tapi hari nanti ayat Quran yang disebutkan entah. Tak tahu lah. Maka kita tak aware. Jadi kena berubah. Kena berfikir tentang diri. Kita bulan Ramadan ni kutiba alaikumus siyam, diperintahkan agar kamu wajib puasa. Sebagaimana diperintahkan sebelum kamu, umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan bertakwa. Apa benda takwa tu? Apa benda takwa yang kita nak?
Takwa ni simple dari pemahaman dia. Takwa asalnya wiqayah. Wiqayah ni prevention. Ada benda yang mendekat kita, itu wiqayah. Maksudnya kalau kita takwa kepada Allah, ada benda yang menghalang kita dengan azab Allah Azza wa Jalla. Itu takwa. Dan takwa tak akan dicapai melainkan buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Tak. Habis, itulah takwa. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Setiap kali khutbah Jumaat, marilah sama-sama kita bertakwa. Iaitu, kan sebutkan, iaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu setiap minggu khutbah Jumaat. Tapi khutbah Jumaat pun bila habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis tadi apa isi khutbah? Kita ingat, pasti memang ingat. Kita ingat pesanan takwa setiap minggu. Buat yang disuruh, tinggal hak yang dilarang. Ditambah pula, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah kadar kemampuan. Kadar kemampuan. Maksudnya kita kata takwa, buat Allah suruh dan tinggal Allah larang. Maksudnya, apa yang Nabi suruh juga itu perintah Allah. Maka apa yang Nabi kita suruh wajib buat, apa yang Nabi kita larang wajib tinggal. Itu takwa. Hak itu namanya takwa. Maka tak lari dah apa yang Allah suruh dan apa yang Nabi suruh. Apa yang Allah tak suruh dan apa yang Nabi tak suruh, dia tak masuk dalam bab takwa. Buatlah, maka benda itu tak ada faedah. Benda itu tak ada faedah. Maka itu takwa. Takwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan. Maka bila kita bertakwa kepada Allah, maksudnya apa yang Allah perintahkan kita dah cuba sedaya upaya buat. Apa yang Nabi suruh kita buat, sedaya upaya kita dah cuba dah. Apa yang Allah larang dan Nabi larang, sekadar kemampuan kita juga untuk cuba sedaya upaya. Jangan mendekatinya. Jangan mendekatinya. Maka in tattaqullah, kalau kamu bertakwa kepada Allah, ya ja'alnakum furqanan. Allah akan jadikan kepada kamu furqanan, pembeza. Pembeza antara hak dan batil, antara sunnah dan bid'ah, antara tauhid dan syirik. Maka hati kalau takwa, siapa bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan kepada dia furqanan. Maka dia belajar dengan sebab Allah perintahkan dia. Apabila dia belajar mengikut sunnah Nabi-Nya, Allah akan ajarkan dia. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yu'allimukumullah, Allah ajarkan dia. Bila Allah ajarkan dia, Allah bagi kita ilmu pembeza antara hak dan batil. Maka bila kita ada ilmu ini, maka kita boleh menjaga agama kita. Apa sahaja yang kita dengar, ustaz ni apa pelik sama ustaz ni cakap ni. Dia ada sense kat situ. Ini dia ustaz ni, ustaz dengar sama ustaz kan. Ustaz baca Quran, ada satu cerita, ada orang pergi kubur Nabi. Tiba-tiba keluar tangan Nabi dia salah. Masya Allah. Dia tak boleh beza ke? Dia tak boleh beza cerita bodoh. Apa saja ustaz cakap, masuk. Maka melahirkan taksub. Maka bila taksub, apa saja yang ustaz dia cakap betul ke? Itu betul tambah apa kita kat ngawur tu. Dua tiga menjauh ada Dr. Khazrah. Jumpa Nabilah, mimpi Nabilah, jumpa Nabi secara sedara. Jangan duk cari dah ulama ada yang kata dia Khazrah. Jangan cari ulama dia kata boleh berlaku. Dia tanya pula kan, adakah mustahil benda ni boleh berlaku? Tak ada satu kata Allah itu tak boleh buat sesuatu. Tak ada satu kata mustahil bagi Allah boleh buat. Tak ada satu kata. Semua benda Allah boleh buat. Allah nak tiba-tiba muncul Nabi sebagai boleh aja, tak mustahil bagi Allah. Bukan itu perbincangannya. Tapi kita ni hidup akan dunia yang mengikut jalan aturannya, ikut sunnatullah.
Dunia ni berjalan ikut sunnatullah. Jangan mati-mati lah. Macam mana boleh bangkit? Dia, Allah memang boleh bangkitkan dia. Tapi, hukum alamnya, orang mati, memang mati ya. Kalau tersilap ada mati pun dah kahwin, memang mati tua. Memang mati tua. Jadi, kadang-kadang kita tak ada ilmu yang menapik. Sebab, tadi ya, ada hati yang tak tahu fikir. Ada mata tak pernah nak tengok. Ada telinga tak pernah nak dengar betul-betul. Maka dengar, tahu agama ini agama Allah. Fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Ambil daripada mana kamu belajar agama kamu, tengok siapa yang ajar tu. Bukan kira ustaz apa yang ustaz cakap, terima dia. Mesti ada hak ni pembeza ataupun penapis dia. Tapi penapis ni takkan datang kalau kita tak takwa kepada Allah. Penapis itu sebenarnya dia. Penapis itu dia tak datang. Furqanan dia tak datang kalau kita tak takwa kepada Allah. Maka Allah kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Ayat ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi. Wattaqullah, apa takwa berdahulu. Wahai orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasul, dan takutlah kamu kepada Allah. Takwa kat situ. Maka apa kalau adakah takwa bagi orang yang mendakwa sesuatu hak mendahului Allah dan Rasul? Tak ada takwa. Ada takwa dia. Nampak sufi benar dia dekat orang. Cakap baik, cakap lemah lembut, orang dengar pun Masya Allah, bagus ustaz ni, lembut dia, Masya Allah. Sufi benar itu, berakhlak benar benar-benar itu. Kerana tak berakhlak kepada Allah dan Rasul. Tak akhlak kepada Allah dan Rasul. Nampak akhlak dengan orang, tapi akhlak dengan Allah dan Rasul tak ada. Ngaji surah Hujurat. Baca surah Hujurat, panggil ustaz, tolong syarah, tolong tafsirkan, dan kami nak tadabbur surah Hujurat. Surah Hujurat sangat lengkap menceritakan akhlak. Bermula dengan akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak sesama manusia. Surah Hujurat. Bacalah surah Hujurat, tadabbur. Awal-awal lagi dah tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Jangan mendahului Allah dan Rasul, takut kamu kepada Allah. Lepas tu bagi tahu pula akhlak kita dengan Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat tinggi suara, lebih suara Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Akan hancur ataupun habis amalan kamu, terhapus, kamu tak sedar. Kata Al-Imam Ibn Kathir, kalaulah meninggikan suara lebih dari suara Nabi, amalan kita dihapuskan oleh Allah. Apatah lagi orang yang mendahului Allah dan Rasul? Lebih berhaklah untuk terhapus amalannya. Lebih berhak untuk amalannya dihapus, dibuang. Sebab kalau kita angkat tinggi suara depan Rasulullah pun, kita telah menyebabkan amalan kita disirukan. Hilang amalan. Itu baru angkat tinggi suara. Apatah lagi yang mendahului Allah dan Rasul dari seluruh hukumnya. Maka apa Allah tak kata halal, dia kata ada halal. Allah kata haram, dia kata halal. Allah kata halal, dia kata haram. Nabi kata tak boleh buat, dia kata boleh buat. Nabi bagi tunjuk apa salahnya pula. Tak habis-habis hidup ini. Maka tolong berfikir dengan otak, dengan jantung yang Allah bagi kita. Agama kita ni harus bagaimana? Aku harus bagaimana atau kau harus bagaimana? Ada visi saat ini. Aku harus bagaimana? Jangan bertanya. Jadi tidak setuju. Apa nama ini? Bagaimana agama ini? Agama kita ni harus bagaimana? Jadi mesti ada manhaj, mesti ada metodologi cara faham itu. Aku lah kita duk tekan, tak ada habis.
Setiap kali ceramah dia Quran sunnah, ittiba' Nabi, ikut Nabi. Semua itu Nabi. Tapi bukan Nabi keluar ittiba' Nabi masuk sini, keluar sini. Ittiba' Nabi, maka bermula daripada benda kecilnya ikut Nabi. Sampai yang benda besarnya mau tahu apa yang Nabi itu buat. Jadi benda ni tak boleh didapati melainkan dengan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena baca. Kalaulah anak tu nak exam tapi tak baca buku, memang bergiring-giring exam tu ustaz pun takkan jaya. Jadi kita pun macam tu juga lah. Bapak-bapak semua ni, mak-mak semua ni nak bagi faham agama kita, mau faham ataupun mau tahu apa yang Nabi kita buat. Sebab dia lah yang tolong menafsirkan syariat untuk kita. Dia yang tolong sampaikan apa yang Allah mahu, kehendak Allah. Apa yang Allah tak mahu, Nabi dah tahu. Ana aqaqum wa a'lamakum billah. Kata Nabi, aku yang paling takut Allah, aku yang paling kenal Allah. Nabi paling kenal Allah. Apa siapa kita untuk wa'adapun wa'alallahi ma'ala ta'abun, untuk kamu bercakap tentang Allah, benda yang kamu tak tahu. Ada kalau cakap benda lain, suka-suka dia saja. Mustahil, tak mustahil, Allah pasal. Boleh jadi, mesti boleh punya. Sedangkan pada itu tidak ada dalil yang jelas. Kemudian bagi faham ikut cara sahabat Nabi je. Ikut Nabi, ittiba' Nabi, menyebabkan kita juga mesti mengikut sahabat Nabi. Tak boleh lah. Sebab khairun nasi qarni, orang yang terbaik zaman Nabi, sahabat Nabi. Kemudian pada itu tabi'in, kemudian pada tabi'ut tabi'in, maka tak ada ruang untuk kita tidak mengikut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Nabi itu telah pun menunjukkan contoh bagaimana kita harus mengikuti Nabi. Macam mana bentuk cara ikut Nabi telah ditunjukkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Maka agungkan Allah dan sunnah atau Nabi dalam jiwa. Dalam jiwa mesti diagungkan Allah dan Rasul. Ada banyak kali kita cakap. Kalau kita tak pernah baca hadis Nabi, bagaimana kita nak letakkan hadis Nabi itu diagungkan dalam jiwa kita? Tak boleh letak, dia tak boleh. Dia tak ada, ya no. Dia tak ada dapat sunnah Nabi. Dia tak ada dapat. Malam cinta Rasul. Malam jadi siap tidur. Malam cinta Rasul. Atau malam cinta Rasul ni nyanyi dia tidur ni. Nyanyi. Tak cukup ke? Baca hadis Nabi, bukan nyanyi. Baca hadis Nabi. Buka hadis Arba'in. Arba'in Nawawiyah pun tak ada hadis lagi. Sampai hadis 10 tak mati. Cari Ustaz Alif pula. Nak nak mula balik. Start hadis pertama balik. Sampai hadis kelima, pindah pula. Memang tak habis lagi. Maka bagi jadi satu hari, baca hadis dia. Bagi hadis dia dulu. Dan disyarah secara ringkas. Paling kuat berlalu dua hadis kuat kalian dulu. Apa bagi hadis lain, maka Nabi bagaimana tidur, Nabi bagaimana, Nabi berjalan bagaimana, tak? Sebab tak pernah dengar. Dia tahu Nabi diutuskan untuk menyampaikan risalah, tapi dia tak aware Nabi ya Nabi, tapi dia tak nak ikut Nabi. Walaupun di mulutnya mau ikut Nabi, tapi dalam jiwanya Nabi tak dibesarkan. Maka orang sebut ahli Nabi itu tak ada apa. Boleh pula ustaz pun kali. Boleh pula keluar dulu. Orang baca hadis Nabi, ustaz dia kata lagi. Ustaz dia kata boleh, sedangkan Nabi kita tak boleh. Ibnu Sirin membaca satu hadis kepada seorang lelaki. Kemudian kata itu kata, fulan kata lain. Ibnu Sirin kata, hadis juga aku bagi tahu kepada kau hadis Rasulullah. Kau boleh kata lagi fulan kata. La ukallimuka abadan. Hari ini aku akan boykot kau, tak cakap kau. Kalau aku panggil salah, orang dengar hadis Nabi tak ada rasa besar hadis Nabi itu. Ustaz dia lebih besar daripada hadis. Orang lain lebih besar daripada hadis. Dia dengar tu macam kadang pun lalu macam tu saja dia.
Sedangkan para imam, Imam Malik dan sebagainya, dalam majlis, kalau majlis fiqhnya, dia jadi suka makan. Dia akan duduk, baca lagi dia tak duduk. Apa-apa harus. Maksudnya, tapi dia duduk untuk baca hadis Nabi. Duduk betul-betul, tunggu pakai baju yang cantik, baju tengah, baju putih. Duduk betul-betul pasang bukhur. Bukhur, wangi tu. Bukan tadi. Kayu ada bakar, baju wangi, majlis. Duduk baca hadis Nabi. Dia tengok ada orang tahu belakang bersembang, dia bangkit, pakai kasut, dia keluar. Dia balik. Itu imam. Maksudnya dia membaca hadis Nabi pun dalam keadaan macam tu. Kita dengar hadis Nabi tak apa lah. Boleh juga lagi ustaz kita kata lain. Apa salahnya benda baik? Apa salahnya benda baik? Benda baik. Benda baik tak akan jadi baik kalau Allah dan Rasulullah dia tak baik. Benda buruk tak akan jadi buruk kalau Allah dan Rasulullah. Dan benda itu bukan benda buruk. Jadi benda baik dan buruk ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kalau benda baik dan buruk ditentukan oleh kepala otak masing-masing, maka kawan yang kata rokok manfaat bagi dia, kawan yang kata rokok haram. Sebab hak yang kata baik itu sebab dia merokok. Kalau dia tak merokok, dia tak ada looking plan. Tak ada idea tak ada kan? Alah ustaz, boleh lah kata haram sebab dia tak merokok. Itu kalau ikut otak itu. Maka orang boleh berfikir ikut global. Benda ni baik apa salahnya? Benda ni baik apa salahnya? Maka tak adil lah. Agama dia macam tu lah. Maka Nabi tetap direndahkan, benda lain tetap ditinggikan. Kita duduk kata tak simple, tak masalah doa, masalah zikir. Nabi pun dia tak nak baca. Dia kata apa salahnya baik. Maka bila apa salahnya baik, sampai mati dia tak buat sunnah Nabi. Sebab dah baik untuk ada benda. Maka hak yang Nabi ajar, kira tak baik pun. Kan? Yang Allah kata nak pergi umrah, nak start ihram daripada kubur Nabi tu lah. Dekat Imam Malik, boleh tak? La, jangan. Aku takut nanti akan jatuh fitnah kepada kamu. Kenapa? Aku tak tahu jalan maju, tak tahu aku. Apa dia kata, fitnah apa yang lebih besar? Kalau engkau buat sesuatu yang kau rasa Nabi buat tu kurang, yang kau nak menambahnya, maka hak Nabi dah tak buat lah. Sebab dia yang ada ustaz yang buat. Zikir ustaz, zikir Nabi haram dia amalkan. Jadi kita ni patutnya Nabi dulu. Kalau dia dah rasa semua sunnah, dah buat, dah rasa tuan buat, baru kita bincang dengan ustaz ke tak? Tapi masalahnya sunnah Nabi pun tak buat habis lagi. Nabi pun bagi tahu dah. Kata apa? Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau musuh cuba benda, datangi kadar kemampuan. Nabi dah tahu dah, kita tak boleh buat semua. Kan? Ya, kekurangan kita. Tapi sedaya upaya kita cuba buat hak yang terbaik. Tapi kadar kemampuan, ikut kadar kemampuan. Maka hak yang sunnah Nabi yang berlambak tak buat ini lagi, kita dah pergi lagi benda-benda ayat lain yang tak ada apa-apa, tak benda dah. Maka hak ini yang kita kata ni lagi teruk daripada binatang ternak kan? Lagi teruk daripada binatang ternak. Sebab tak pernah nak guna akal yang Allah bagi, tak pernah nak menengok mata dengan cara yang betul, tak pernah nak mendengar dengan cara yang betul. Maka hak ini jadi macam binatang ternak lagi. Sebab Allah cuai, lalai dia kepada tanggungjawab dia terhadap Allah dan Rasul. Tak ada. Inilah masalah umat kita pada sekarang. Ini masalah. Yang nak berdiri berdiri keras. Kan? Tak ada jalan lain. Inilah caranya. Sampaikan. Urusan nak menang tak menang itu semua mau tahu itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting kita dah sampaikan ke belum? Itu tanggungjawab kita. Jadi yang pertama, pastikan faham betul tanggungjawab kita kepada yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Faham ni dua itu. Baru faham, kalau betul dua ni faham,
dia akan datang berikut. Yang penting takwa kepada Allah, takut Allah. Takut Allah. Maka sentiasa Allah dan Rasul dahulu. Sentiasa Allah dan Rasul dahulu. Maka insya-Allah Allah akan bagi kita furqanan, Allah akan bagi kita ilmu, dan dengan ilmu ini boleh membezakan antara hak yang betul dan hak tak betul. Yang banyak syubhat. Syubhat boleh dihilangkan dengan ilmu yang Allah bagi. Furqan. Jadi bila Allah tak bagi ilmu, kita boleh kenal hak mana sunnah, hak mana bid'ah. Kita boleh kenal hak mana yang bernama tauhid, hak mana syirik. Boleh beza. Tapi kalau kita tak takwa kepada Allah, maka sampai nanti pun kita tak nak bezakan antara tauhid dan syirik. Maka dia rasa dia telah bertauhid kepada Allah, tapi dalam masa yang sama tauhid dia dah dicemari dengan perkara-perkara yang boleh mengundang syirik ataupun boleh menyebabkan dia murtad daripada alam dia. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.